Jadi binatang jatuh dari tempat yang tinggi lalu mati. Jadi binatang ini tidak halal. Baik Ali bin Abi Talhah, diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kata Ibn Abbas, mutaradiyah ya binatang yang jatuh dari atas bukit. Sebab bukit tinggi juga tak, jatuh kena mati. Baik. Sementara kata Imam Qatadah, dia kata, bila sebut kata jatuh ni, hak tu yang terjatuh daripada tempat tinggi ke bawah dah. Termasuklah kita binatang yang jatuh ke dalam telaga. Betul lah. Jatuh telaga ke jatuh sungai semua samalah. Kan tak? Jatuh dalam air kemudian mati. Okey, itu semua ulama ada juga pendapat. Imam Suri mengatakan binatang jatuh daripada atas bukit sama juga, dan juga binatang yang jatuh ke dalam telaga ke, dalam parit ke, mati ya. Jadi semua tu tak boleh makan. Kecuali dia kita jumpa dia apa? Masih ada nyawa lagi. Masih ada nyawa lagi sempat kita sembelih. Tu. Baik, itulah juga contohnya ya. Kejar-kejar lembu jatuh dalam telaga. Tapi ya hak separuh masuk dalam telaga. Kemudian ada lagi hak bagi hak separuh, hak lain lagi di atas. Dia sempat dia sempat contohnya apa, potong kat mana kan, maka luka tadi. Baik, boleh makan. Itu situ darurat. Bila darurat dia tak semestinya apa? Sembelih kat tengkok. Di leher dia. Tu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna 'ilman nafi'an ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah yang dikasihi muliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimah para jemaah yang dirahmati, dikasihi lagi di sini Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh kemuliaan keberkatan ini kita ditempatkan di rumah Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan rahmat, inayah, kasih sayang, taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat tunaikan fardhu subuh jemaah dan dapat kita meneruskan lagi dalam pelajaran tafsir. Jadi insya-Allah kita lihat surah Maidah ayat yang ketiga. Ya, surah Maidah ayat yang ketiga. Baik, sebagai renungan kita pada yang pertama lagi. Maka Allah Taala ceritakan hal yang berkaitan dengan binatang-binatang yang kita boleh makan, dan ada juga binatang yang tak boleh makan tadi. Ya. Jadi begitu panjang sekali ya dalam penafsiran kita yang terlepas juga. Dan termasuk dalam ayat yang kedua dahulu, maka Allah Ta'ala minta kita orang beriman ya, supaya menghormati syiar-syiar agama Allah. Apa yang disarankan, apa yang diharamkan, maka hormatilah sewajarnya seperti mana yang telah dituntut oleh syarak terhadap kita ini. Baik, jadi seterusnya insya-Allah pagi ini pun kita akan melihat juga. Ini lagi banyak ya. Haiwan-haiwan yang haram dimakan. Ketika mana haiwan ni
Walaupun kita kata apa, ada benda itu binatang kita boleh makan, tapi ada ketikanya tak boleh. Itulah dikatakan syariat, ya. Ada hukum mahkamnya, ya, yang telah diletakkan oleh Allah SWT, ya. Jadi alam ini, kalau kita faham, ya, alam ini bukan berjalan dengan sendiri, tapi ada penciptanya, pentadbirnya, Allah lah, ya, yang meletakkan segala-gala apa hukumnya untuk, ya, kebaikan dan keselamatan manusia itu sendiri. Bila manusia patuh pada perintah Allah, insya-Allah mendapatkan selamat dunia dan akhirat. Jadi insya-Allah kita lihat pada ayat yang 3, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنتيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Boleh kira ayatnya panjang juga, tak? Okey, baik. Jadi Allah firman sini, hurriman alaikumul maitah. Pertama sekali menjelaskan. Baik. Jadi Allah Ta'ala menceritakan kepada para hamba-Nya yang disayangi, yang dikasihi, ya, berbentuk larangan. Itu makan hal-hal yang diharamkan ni daripada binatang. Ya, walaupun asalnya binatang itu adalah boleh dimakan. Baik, maka di antaranya Allah sebut yang pertama sekali, diharamkan bagimu memakan bangkai. Bangkai pertama sekali, ya. Baik, mungkin orang fikir, itu kalau kita sembelih dia bangkai. Memang bangkai. Yang dimaksudkan sini adalah haiwan yang mati tanpa disembelih ataupun diburu. Ya. Dia mati. Tak ya, bukan nanti mati sendiri tak. Dia ni tak disembelih. Tak disembelih. Bagi contoh lah kita, kambing, lembu, kebau, ya. Tiba-tiba tengok mati. Sayangnya benda ni besar. Ya, kalau tak makan rugi. Dah pelihara pun lama dah. Kalau ulah orang tahu hak pelihara tu bagi makan pelet pula, dah berapa dah. Ya? Jangan fikir begitu. Jangan fikir tentang kerugian, tapi fikir tentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Tu. Sebab kena faham. Allah Taala perintahkan kita sembelih, sebab dengan sembelih tu nampak tak? Dia keluar darah, dia panggil dam masfuh. Darah yang keluar curah tu, dam itulah najis dan sebenarnya, nampak tak? Ya? Kalau tak sembelih, dengan darah tu sekali dimakan. Dah sekali beku dengan apa? Dengan daging dan sebagainya. Itu akan jadi penyakit. Nampak tak? Akan jadi penyakit. Subhanallah. Ya, Allah Ta'ala cerita kepada kita ni supaya kita ni selamat, tak kena penyakit. Sebab binatang macam manusia juga. Binatang ni makan macam-macam kan. Dengan keluar darah yang kita sembelih tadi, maka keluarlah yang hal yang boleh bawa penyakit tadi. Baik. Baik, itu orang apa? Bangkai. Bangkai itu mati tanpa sembelih ataupun tak diburu. Kalau buru tu kita faham dulu. Sebabnya masa buru tu, nampak yang saya sebut, yang menggunakan senjata yang tajam. Bukan macam senapan pistol. Itu wajib sembelih. Sebab dia mati tu, kalau dengan peluru tu sebab panas. Sebab panas. Tu tak boleh. Yang boleh sembelih, ya. Baik, ada hukum yang berkaitan dengan memburu tadi. Itu pun insya-Allah akan datang pada yang ayat akan datang nanti. Baik, yang kedua ni, Allah sebut salah bangkai. Jadi kata ulama, bangkai tadi,
Bangkai itu Allah Ta'ala haramkan kerana mengandungi kemudaratan. Bertanya. Sebab di dalamnya terdapat darah beku yang membahayakan dari sudut kesihatan. Tu. Cuba lihat. Agama Islam ni ajar kita benda yang elok belaka. Hindari daripada perkara yang tak elok. Perkara yang merosakkan. Sebab itu ni dalam Islam mengharamkan benda-benda yang merosakkan. Ya, contoh rokok, vapes. Nampak tak? Dadah. Tak. Bila membahayakan, itu maka jadi hukumnya adalah haram tadi. Baik. Baik. Kecuali bangkai ikan dan belalang. Sebab tu ada pengecualian daripada hadis baginda salam. Baik, ikan itu halal. Yalah, kita lihat dah. Ya, nelayan pergi dah. Sebagai contoh kita, ikan bilis tu, bila tangkap ikan bilis tu bukan naiknya seekor 2 ekor. Seekor 2 ekor boleh lah nak sembelih kan. Ini dia naik berapa? Allah. Ya, nak lihat tak? Kalau pernah pergi tengok. Sekali naik tu, kalau dia kena hak banyak tu, ya Allah. Ya. Nak kata berjuta, saya kata ya. Banyak dah orang dapat tu. Dia. Kalau tidak tak makanlah nasi lemak kita ya. Kalau nak kena sembelihkan kan bila Allah Akbar. Teruk pula apa dia? Nelayan pula. Dia nak kena tangkap seekor-seekor pula. Bila nak dapat sekilo? Allah Akbar. Baik, kecuali bangkai ikan ikan itu halal. Sama ada mati dia tu, dia kena senjata ke kena apa ke, tidak menjadi masalah. Sebab kalau kita lihat banyaklah daripada hadis yang diriwayatkan daripada Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan sunan mereka. Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam sahih dia. Kemudian hadis ni banyak daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang air laut. Pernah sahabat subhanallah. Sahabat dulu mereka juga seberang laut. Walaupun kata Rasulullah berada di kota Mekah ni jauh daripada laut. Madinah pun masih kita bukan macam kita dekat sini. Jadi ada sahabat yang menyeberangi laut kan. Tu. Jadi sahabat bertanya tentang hukum air laut. Tapi subhanallah jawapan Nabi padat, pendek, padat. Cuba lihat Nabi kata apa? Huwa tahuru ma'uhul hallu maitatuhu. Subhanallah. Ini apa? Segala percakapan Nabi SAW itu merupakan mukjizat. Mukjizat. Ingat Nabi kata apa? Nabi kata itu laut itu suci airnya. Maknanya sebab air laut ni masin. Jadi sahabat tanya, sebab apa dah? Bila kita berada di laut nak solat. Nak solat juga kan. Air masin boleh tak digunakan untuk wuduk? Tu ya. Jadi Nabi kata laut itu suci airnya. Bila suci faham dah, bolehlah untuk tak kira nak mandi, nak buat apa semua boleh belaka. Dan halal bangkainya. Itu subhanallah. Itu saya kata hanya pendek tapi padat maknanya. Nabi kata halal bangkainya. Maknanya nampak tak? Apa yang hidup dalam laut tu semua halal. Baik, ini yang paling best sekali mazhab Maliki. Mazhab Maliki lah. Ya, yang paling best sekali saya tahu. Sebab dia pegang terus pada hadis tadi. Apa yang datang dari laut semua boleh makan. Walaupun nama anjing laut, babi laut ke. Sebab Nabi kata apa? Tu. Tapi bukan babi yang di atas di daratan ni jatuh laut, boleh makan. Tu tak boleh. Maknanya hidup hidup di alam tak boleh yang hidup di dalam air tu boleh. Baik, tu. Dan juga apa? Tentang ada belalang. Belalang juga ada, ya. Sebab tu dua tu tak perlu disembelih. Okey. Jadi ikan dan belalang tu memang kita faham daripada dululah, ya. Maka itu tidak menjadi masalah. Nak makanlah ya. Kalau tak nak masak pun tak apa. Tapi jangan pula sampai jadi orang yang tak masak tu nak jadi macam orang Jepun lah. Ada benda yang tak masak menyebabkan penyakit. Tu penyakit dah. Tu. Sebab tu kena elok-elok lah. Ada benda yang kita boleh makan tak perlu masak. Tapi contoh macam ikan ni, macam ikan hok besar-besar pula tu, ya. Ambil isi saja, mentah-mentah boleh makan.
Walaupun saya kata siapa yang ada selera boleh makan, tapi kemungkinan ada orang yang kalau makan ada alahan dan sebagainya, tu kena masak lah, ya. Okey dah. Okey, baik. Dan kemudian Allah jelaskan tadi pula yang keduanya waddamu, dan darah. Darah. Darah maksud ni adalah darah yang mengalir. Dan mengalir tu apa? Tu ya. Kalau kita sembelih, nampak tak? Yang terpancar keluar tu, itu dipanggil darah mengalir. Tu ya. Sebab bila keluar ada darah tu semua, tengok hak lain, ada lagi darah hak lain. Tapi itu dipanggil darah yang beku kan. Ada yang kita kena wajib buang, ada yang dihalalkan. Baik. Darah yang mengalir seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, ada dalam ayat dia, au daman masfuha. Tu atau darah yang mengalir tu. Dia bagi dam masfuh. Bila kena binatang tadi luka, maka darah tu keluar. Tak kira luka kat mana pun, itu dipanggil darah mengalir tadi. Baik, ini kita lihat seperti yang dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan juga Sa'id bin Jubair. Baik, Ibn Hatim diriwayatkan Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia pernah bertanya tentang limpa. Sebab ada kan dalam badan binatang tadi, lembu, kerbau, kambing dan ada darah beku dipanggil. Di antaranya macam limpa tu. Tu ya. Baik. Itu Ibn Abbas ditanya dah tentang limpa tadi. Jadi jawabnya makanlah. Makanlah. Jadi orang lain yang dengar dia kata, mereka jawab pula limpa itu darah. Limpa itu darah dah. Jadi katanya lagi, sesungguhnya yang diharamkan ke atas kamu hanyalah darah yang mengalir. Darah mengalir tadi, ya. Baik, maka di antaranya Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dia riwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Baik, dia mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, baik, uhillat lana maitatani wa damani, fa ammal maitatani fal hutu wal jaradu, wa amad damani fal kabiru wat tihan. Ni yang tadi yang sekarang pun masuk juga. Ya, Nabi kata apa? Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai maksud dia binatang yang tak perlu disembelih, dan dua darah. Hak ni boleh dimakan. Adapun dua bangkai itu ialah ikan dan belalang. Ikan belalang, ya, kalau mati tak sembelih tidak menjadi masalah. Sedangkan dua darah iaitu hati dan limpa. Tapi biasanya kalau kita lihat dah, ya. Kalau raya korban tu nampak ya. Banyaklah orang nak ambil hati lah, orang ambil limpa lah. Ya, sebab dia tu sejenis kita apa, daripada nampak macam darah kan, tapi dia beku. Baik, ini sebab dan hadis, maka hukumnya adalah halal. Walaupun setengah orang dia tak makan benda organ dalam kan, tu tidak ada masalah, tapi halal. Ya. Kalau orang nak makan pun tak kisah. Ya. Setengah orang tu kata jangan makan. Mungkin wallah alam di sudut lain lah. Tapi tak ada masalah pun. Setengah tu dia orang kata apa? Makan hak dalam ni, ya. Sebab kalau hak sudut kesihatan dikatakan mungkin kolesterol banyak. Wallahu a'lam dah. Ya. Mungkin orang kata nak kata dia kata lemah ingatan ke sebagainya. Bagi saya tidak. Sebab kita daripada kecil kita makan, tak ada masalah apa. Boleh ngapal macam-macam. Boleh belajar hadis Bukhari, Muslim, Melaka semua tu, ya. Tak ada masalah. Okey. Baik, jadi hadis ni juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad ada, Ibnu Majah, Daruqutni, Baihaqi. Hadis daripada Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam. Ada tak? Okey, itu yang dua dah. Tadi bangkai, kedua darah. Yang ketiga, walahmul khinzir. Dan daging babi. Daging babi. Baik, yakni tak kiralah babi ni sama ada pelihara ke ataupun babi hak liar ke. Tapi biasanya sebab dulu masa belajar sekolah pun dia kawan dengan apa orang yang bukan non-Muslim kan. Dia orang lebih suka yang hak pelihara. Hak pelihara ni macam kita lah. Ayam kampung dengan ayam bandar. Budak-budak suka ayam bandar sebab ayam bandar lembut kan. Ayam kampung liat sikit. Kata mereka begitulah. Wallahu a'lam kan. Hak yang dia kata hak liar tu liat sikit. Setengah orang suka, setengah orang tak suka, banyak orang tak suka tadi. Baik, inilah satunya yang dipegang oleh Imam Malik. Yang Allah sebut dalam Quran, nampak tak? Yang berkaitan dengan
babi, khinzir. Sebab tu bagi dia binatang ni saja yang najis. Betul najis. Selain daripada itu tak. Ya. Sebab tu persoalannya timbul tentang masalah anjing. Masalah anjing tu ya. Sebab tu kalau kita mazhab Syafi'i, anak murid Imam Ahmad, kita najis aini. Tak kira lah. Baik, adapun yang dua lagi tentang Abu Hanifah dan juga Imam Malik, bagi mereka ada beza pendapat sedikit. Cumanya sebab datang dalam hadis Nabi SAW tentang hak anjing itu, tentang jilatan anjing. Yang Nabi SAW ada hadis dah, perintahkan supaya membasuh 7 kali, salah satunya dengan air tanah. Tu. Baik, jadi yang mereka yang tak menganggap sebagai najis ini, kata mereka jilatan anjing itu tetap najis sebabnya ada hadis tadi. Yang lain tidak. Tak boleh tu. Okey tak? Tu. Baik, jadi sini bila Allah sebut kata, walaupun Allah sebut daging babi, tapi segala yang berkaitan, tak kiralah dah, minyak, lemak, semuanya haram belaka lah. Tapi hari ni kita tak tahulah banyak mana dah kita kena. Kita fahamlah. Tak selamat ya. Sebabnya kita fahamlah ya, masyarakat kita ni bukan produk semua daripada Muslim ya. Sebab tu saya kata, jadi bagi orang takwa tu kena jagalah. Kena jaga. Baik. Sebab tu saya kata, saya pernah ada sahabat saya daripada orang Jawa Timur juga, masa belajar dulu. Dia kata masa dia belajar di pesantren, pondok dia, guru dia garam pun buat sendiri. Tak nak hak di luar. Sebab bimbangnya hak di luar tu entah siapa yang buat sebagainya. Tu takwa mereka tinggi lah. Sampai tahap tu kita kata, Allah, hebatlah. Garam pun buat sendiri dah. Allah Akbar. Kita hari ni senang je. Semua tunjuk-tunjuk belaka lah. Pergi kedai tunjuk, nak ambil apa senang. Tak perlu nak mikir dah. Dia kira apa? Kalau masak sendiri kan susah, lambat. Tunjuk je senang, dapat terus. Apa boleh belaka. Baik. Baik ya. Jadi sebab tu kalau kita lihat tentang apa? Tentang apa yang Allah SWT bentangkan tadi, berapa yang ayat pertama tadi, maka Allah sebut dah. Maka semua tu Allah sebut. Dan Al-Quran ada. Surah Al-An'am ayat 145 dah Allah sebut. Fa innahu rijsun aw fisqa. Nampak tak? Sesungguhnya ia adalah najis. Tu Allah sebut dah, benda tu najis. Najis atau fasik. Ni orang fasik ni orang yang taat perintah Allah lah. Malah Allah kata illa an yakuna maitatan aw dama masruha aw lahma khinziri fa innahu rijsun. Surah An'am ya, yang akan datang nanti. Tu. Ayat 145 Allah sebut dah. Kecuali kalau makanan itu bangkai. Ni tak boleh ya. Hak lain tu semua boleh belaka. Bangkai atau darah yang mengalir. Tadi ada. Atau daging babi. Kerana sesungguhnya semuanya itu kotor. Allah sebut dah, semua itu adalah kotor tadi. Baik, tentang tentang yang daging babi ni, kita lihat ya, memang keutamaan dan Islam diletak ni. Sebab saya pernah sebut dulu sebab pertama sekali daging babi ni, kalau tak dimasak dengan betul-betul, sebab dia tak macam daging hok biasa. Dengan biasa ni kita dah. Kalau kita masak gitu-gitu pun okey lagi. Daging babi ni sebab dia makanan dia tu daripada apa? Makanan yang kotor. Makanan yang kotor dah. Baik, cuba lihat kalau kita tanam pokok pisang. Nampak tak? Dia gali tepi tu sebab apa? Dia makan cacing. Banyak dia makan cacing ya. Cacing makan benda yang kotor. Tu dah. Lepas tu dia hak najis sebagainya. Allah Akbar. Ini saya kata pengalaman saya masa saya pergi India dulu. Kat sana tu sebab tanah sana tak banyak. Kalau kita di kawasan perkampungan mereka buang najis begitu je. Tapi tak apa. Sebentar saja datanglah binatang ni, pembersih. Habis semua dia sapu. Jadi tak adalah najis. Sebab dimakan oleh binatang tadi. Allah tu. Nampak kotornya. Allahu Akbar. Situ kita nampak sendiri. Benar Allah sebut khinzir itu adalah najis yang kotor tadi. Benar tak? Tu.
Baik. Dalam Sahih Muslim daripada Buraidah bin Al-Hashib Al-Aslami radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man la'ima bil nar dashir fa ka'annama sabaqa yadahu fi lahmil khinziri wa damhi." Tidak. Barang siapa yang bermain dengan domino, maka seakan dia melumuri tangannya dengan daging dan darah babi. Tu Nabi nak cerita benda yang amat kotor tak? Daging, darah babi semuanya kotor belaka. Okey tak? Baik, jadi maknanya dia sudut makanan. Baik. Adapun jikanya apa, mungkin menyentuh atau tersentuh itu, itu pun dah dilarang dah. Apa lagi kalau tak sentuh pun dah dilarang dah. Jadi makannya pula tadi. Baik. Dan sebab tu kita tengok dalam hadis sahihain riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna Allah harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam." Faqila ya Rasulullah, "Ara'aita shuhumal maitati fa innahu yutla biha sufun wa tudhanu bihal julud wa yastasbihu bihan nasu." Faqala la huwa haramun. Pernah sahabat tanya Rasulullah dah, ya. Baik, jadi Rasul kata kepada mereka, sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar, jual beli arak tu. Walaupun ada untungnya, Allah kata jangan, sebab benda tu ada haram kan. Baik, bangkai, ada lagi perkataan bangkai, babi dan berhala. Berhala ni menyembah berhala lah. Ditanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang lemak bangkai?" Mana binatang mati mereka ambil lemak bangkai yang dipakai untuk mengecak perahu. Tu bukan macam tu, maksud dia kalau orang kata apa, sebab dulu perahu daripada kayu ke, sebab antara kayu tu air boleh masuk. Kalau dulu ni zaman ataupun bapa-bapa kita mereka guna, dia panggil gala. Dia ambil tali guni, dia buat hantar tu, kemudian dia tutup di atas tu dengan gala, ya. Gala ni dia campur macam kalau kita lihat macam adunan tepung, apa dia buat roti canai jugalah. Tapi bila lekat situ nanti dia kuat. Dia tahan air tak masuk. Tu kat zaman dulu. Baik, ini juga pada zaman Rasulullah mereka gunakan apa? Mereka gunakan minyak lemak tadi, ya. Dipakai untuk ucap perahu. Untuk juga diletakkan pada kulit. Lagi kulit elok dah. Dan minyaknya dipakai sebagai minyak dipakai untuk jadikan api dan sebagainya. Maka baginda menjawab, tidak, tak boleh. Lemak bangkai itulah haram. Nama pun lemak bangkai. Tu. Tapi bila kita sembelih ni, contohnya macam lembu, nampak? Tu yang datang minyak sapi panggil lah. Minyak sapi tak apa sebab dah sembelih. Tapi kalau yang dia mati nak pergi ambil lemak-lemak dia nak buat minyak sapi, tu tak boleh. Sebab tak ada sembelih. Abad. Dan kemudian Allah sebut lagi, wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Tu ni ada lagi. Dan juga daging haiwan, mana-mana haiwan yang disembelih atas selain nama Allah. Jadi maknanya apa daging sekalipun tapi dia sembelih itu bukan dengan nama Allah. Baik, ini sebabnya pada zaman jahiliyah mereka akan buat dua korban. Satu korban untuk berhala mereka, satu korban untuk Allah Ta'ala. Tapi nanti Allah Ta'ala condemn kan, semua untuk Allah tak terima sebab mereka syirik pada Allah SWT. Tu. Jadi mana-mana haiwan yang disembelih dengan menyebut selain pada nama Allah adalah haram. Kerana Allah Ta'ala mewajibkan hamba-hambanya menyembelih dengan menyebut namanya yang agung. Tu orang Islam sembelih boleh, orang bukan Islam walaupun disebut nama Allah tak boleh. Okey? Baik. Jadi apa? Ketika mana disembelih itu kalau disebut nama sebab Allah Taala, contohnya berhala ke taghut. Taghut ni syaitan ataupun apa-apa yang disembah selain daripada Allah Taala, ya. Makhluk-makhluk apa sekalipun, nama orang pun walaupun orang yang orang alim ke apa sebenarnya tak boleh. Jadi sembelihan tersebut adalah haram. Haram ini adalah ijma' ulama, sepakat ulama. Kalau termasuklah juga kita ingat
Yang tak ada sini sampai saya bagi kan. Mungkin menyebut nama Allah, tapi kemudian dia buat sembahan untuk sembahan dia. Lepas sembahan tadi, dia pun nak jamu orang. Jawapannya tak boleh. Okey? Jawapannya tak boleh. Sebab apa? Sebab daging itu dah disekutukan. Nampak tak? Dia buat persembahan untuk makbud dia sama Allah. Tu tak boleh tak? Okey, yang seterusnya tak? Binatang ni. Wal munkhaniqatu. Munkhaniqatu asalnya maksud yang tercekik. Yang tercekik. Makna sini haiwan yang mati dengan sebab tercekik, sama ada disengajakan ataupun secara kebetulan. Dia tu dengan kata lain, binatang ni mati tak? Bukan nanti cekik dengan tangannya tak? Mungkin sebab apa? Buat jerat. Buat jerat tak? Kalau zaman dulu kan dia panggil tu jerat tali, dia panggil jerat bidah kan? Ada tali tu kan. Kadang-kadang binatang tu burung kan? Dia letak kaki tak apa, kena kaki tergantung je kan. Tapi kemungkinan tali tu tiba-tiba terjeruk dekat leher. Mati dia tergantung tu. Jadi tak boleh makan lah. Tu cekik tak kira macam mana. Mati tak sembelih. Dengan sebab apa? Dia mati tadi sebab tak boleh menyawa tadi. Terhalang pada menyawa kan. Jadi binatang ni tak boleh makan juga. Munkhaniqah ni. Dah. Okey. Tu semua haram belaka. Dan yang kemudian Allah sebut lagi. Jenis dia dah. Tu kalau mati cekik semua tak boleh. Okey. Wal mawqudatu. Mawqudatu yang terpukul. Tu. Makna sini adalah haiwan yang dipukul dengan yang benar berat. Tu. Tak kira lah orang ni yang pukul ke kayu pokok terbalik. Ribut kayu terbalik tiba-tiba kena lembu. Mati lembu tadi. Tak boleh lah. Tu yang terpukul semuanya tak boleh makan kan. Baik, kata Ibn Abbas, radhiyallahu anhu dan banyak ahli tafsir yang maksudkan mauqudah ini adalah haiwan yang dipukul dengan kayu hingga terkapar-kapar lalu mati. Ada hak juga mungkin hak zaman-zaman dulu kan. Pukul binatang tadi sampai mati, tu tak boleh tak. Okey. Kata Imam Qatadah. Qatadah diceritakan dahulu masyarakat jahiliyah. Hak teman-teman dulu, jahiliyah dulu kita. Dia kata pukul. Mereka pukul binatang tadi hingga mati, lalu mereka makannya. Tu dengan tanpa sembelih tadi. Tu tak boleh. Baik, dalam hadis sahih yang diriwayatkan daripada Adi bin Al-Hatim radhiyallahu anhu, dia pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah," dia kata apa? "Sesungguhnya aku melempar binatang buruan dengan lembing, lalu mengenai sasarannya." Dengan lembing tadi. Maka Rasulullah jawab kepada dia, "Idza ramaita bil mi'radi fa khalaqa fakulhu, wa in asaba bi 'aradihi fa innama huwa waqidun fala ta'khudhu." Allah bagi. Subhanallah. Cuba lihat Rasulullah kan. Sahabat tanya, nampak pendek tapi Rasul jawab syumul. Nabi kata apa? Jika engkau melempar dengan lembing, lalu lembing itu melukainya, maka makanlah. Tu dah. Sebab dengan luka tu macam sembelih juga. Tu Nabi kata makanlah. Namun jika terkena dengan bahagian yang tumpul, bahagian tumpul lah, tumpul ni mungkin kena yang bukan hak mata dah, maka itu hanyalah haiwan yang mati kerana pukulan. Sebagai contoh dia kata tak? Kalau lembing kita mata tajam, ini mungkin kita apa? Entah lembing itu patah ke, digunakan lagi. Tak. Maka jangan engkau makannya. Tu Nabi larang okey. Baik, adapun kita apa yang macam binatang yang kita boleh makan bangkai tadi, ikan belalang. Itu contoh dia buat contoh diketuk dengan apa-apa sekalipun, itu tidak jadi masalah. Tak ada masalah dah, sebab yang tak kena sembelih, tak wajib sembelih dia. Okey dah. Jadi Nabi bezakan antara haiwan yang kena panah, nampak? Tombak ke, iaitu dengan bahagian yang tajam. Jadi baginda menghalalkan dia. Berbeza dengan bahagian yang tumpul ataupun yang tak ada mata tadi, maka ia tidak halal untuk dimakan.
Dan inilah yang telah dipegang sepakat oleh semua mazhab, semua ulama. Ya. Kena hak yang tak jalan. Sebab tu saya kata apa? Kena peluru. Peluru panas. Peluru bukan tajam. Kalau peluru kacang-kacang buat dalam dia bulat lah. Dia tajam dia. Sebab binatang tu mati tadi, nampak? Sebab benda tu tajam. Ya, memanglah kena usus kenapa mati dia. Tak boleh ya. Okey. Baik, kemudian ada lagi. Semua ni pendek-pendek je. Tapi panjang ayat dia. Baik. Yang seterusnya wal mutaraddiyatu. Dan yang jatuh. Jatuh tak? Ya. Iaitu binatang yang jatuh daripada tempat yang tinggi lalu mati. Tu. Tak kira binatang apa dah. Contohlah dah. Kejar lembu daripada tempat yang tinggi tak. Lembu tu jatuh bergolek-golek mati. Ya. Jadi tak boleh. Nampak? Ya. Tu tak apalah. Mungkin kita kata dia. Ni binatang yang kita dah biasa nampak dah. Ataupun kita pergi ke bukit dah. Jalan-jalan pergi bukit. Tiba-tiba ada kancil kau pelanduk jatuh dari bukit, mati. Mati. Tak boleh dah. Tu. Bila kita hak jatuh ni samalah. Hak yang apa? Ayam melintas tengah jalan dia. Yang melintas tengah jalan tiba-tiba motor kau kereta langgar dah, mati. Semua tak boleh berlaku lah. Okey. Jadi binatang jatuh dari tempat yang tinggi lalu mati. Jadi binatang ini tidak halal. Baik, Ali bin Abi Talhah diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibn Abbas, mutaraddiyah ialah binatang yang jatuh dari atas bukit. Sebab bukit tinggi juga tak? Jatuh kena mati. Baik. Sementara kata Imam Qatadah, dia kata bila sebut kata jatuh ni, hak tu yang terjatuh daripada tempat tinggi ke bawah dah. Termasuklah kita binatang yang jatuh ke dalam telaga. Betul lah. Jatuh telaga ke jatuh sungai semua samalah. Kan tak? Jatuh dalam air kemudian mati. Okey, itu semua ulama ada juga pendapat. Imam Sudi mengatakan binatang jatuh daripada atas bukit sama juga, dan juga binatang yang jatuh ke dalam telaga ke, dalam parit ke, mati kan. Jadi semua tu tak boleh makan. Kecuali kita jumpa dia apa? Masih ada nyawa lagi. Sempat kita sembelih. Tu. Baik, itulah juga contohnya. Ya. Kejar lembu jatuh dalam telaga. Tapi hak separuh masuk dalam telaga. Kemudian ada lagi hak bagi hak separuh, hak lain lagi di atas. Dia sempat. Dia sempat contohnya apa? Potong kat mana kan? Maka luka tadi. Baik, boleh makan. Itu situ darurat. Bila darurat dia tak semestinya apa? Sembelih kat tengkok. Di leher dia. Tu boleh ya. Okey. Tapi jangan buat sengaja pula. Buat sengaja bagi binatang tu masuk separuh, dekat kaki, tujuan untuk apa? Untuk potong sebelah. Itu tak boleh. Ini kalau binatang tu jatuh terdesak dan kita kalau biar gitu dia mati je. Tapi itu diharuskan oleh Islam. Potonglah pada mana-mana yang melukakan dia. Bila dia mati tu boleh. Cuma kita terfikir boleh makan ke tak? Ini pada hati kita pula lah. Tapi hukum fiqh boleh. Hukum fiqh boleh. Tapi kalau tak nak makan itu terpulang pada kita dah. Okey, baik. Itu yang apa? Mutaraddiyah yang jatuh dah. Wan natihah. Semua perkataan kecil-kecil tapi panjang dah. Yang natihah ni yang ditanduk. Yang ditanduk. Baik, maknanya binatang yang mati kerana tanduk binatang hak lain. Sebab ada juga dah, ya. Bila hak tu yang ada tanduk, tapi sebenarnya contohnya okey ada. Kan zaman dulu, zaman sekarang pun ada. Tapi satu enactment setelah ayam laga kan. Panggil ayam laga, orang panggil ayam sabung. Ayam ayam bapak kan. Dilagakan tu menyebabkan apa? Ada yang tewas kerana ada mati. Itu samalah tu. Tu bukan nanti tanduk je dah. Mana binatang lain bunuh itulah. Baik. Adapun contohnya kita binatang yang kita boleh makan. Kalau pergi laut, contoh dia. Ya. Ada sotong, ada ikan kan. Tapi hak ni dia telah diserang oleh apa? Binatang lain. Telah diserang oleh binatang lain. Baik, tak apa. Sebab benda tu tak kena sembelih tadi. Halal. Halal. Mana tahu dah tiba-tiba jumpa dia pergi laut, terapung tengok
ikan hak mati kan, kena serang ikan lain, tidak mengapa, tidak menjadi masalah ya. Hak yang tak kena sembelih tidak menjadi masalah. Okey, itu natihah ya. Ya, binatang yang macam ni haram. Meskipun tanduk binatang lain itu melukainya. Walaupun tanduk hak lain tu melukai dia tak boleh. Sebab bukan manusia yang sembelih tadi. Darah keluar sebagainya. Itu tak boleh. Jadi natihah itu ya, binatang yang mana kena tanduk ataupun diserang oleh binatang lain. Diserang oleh binatang lain, kemudian ia mati, walaupun keluar darah, tak boleh dimakan. Ya, sebab bukan manusia yang melukakan dia. Okey, baik. Baik, dan seterusnya, wama akala sab'u. Inilah. Dan yang diterkam binatang buas. Ini khas untuk binatang buas. Tadi saya kata dah, dalam laut tu ada juga ikan hok yang diserang oleh ikan lain kan. Itu tak apa. Sotong kan diserang oleh ikan lain, putus. Kita tengok elok lagi, boleh makan lagi, nak ambil. Tak apa. Okey. Ni yang diterkam oleh binatang buas. Contohnya singa ke serigala ke anjing. Yang tengok. Mungkin kadang-kadang binatang ni ada yang dimakan sebahagian. Dia makan sebahagian. Ada pula kadang-kadang dia hanya bunuh saja, dia tinggal gitu. Jawapannya semua tu, binatang yang mati macam tu tidak boleh dimakan. Walaupun keluar darah macam mana sekalipun. Walaupun kita kata tadi, bila kita sembelih keluar darah kan. Ini kalau diterkam oleh binatang buas juga akan keluar darah, tetapi tak boleh. Tak boleh berlaku. Baik. Ibnu Katsir orang Ta'ala ada jelaskan dahulu dia kata masyarakat jahiliah. Sama jelas ya. Mereka akan makan dia kambing, unta, lembu ke ya, yang telah diserang oleh binatang buas. Tu. Sebab itulah antara Allah turunkan ayat ini mengharamkan hal yang tersebut kata orang mukmin. Tak boleh. Jangan jadi macam dahulu. Baik, dan semua itu Allah sebut apa? Diserang binatang buas itu illa ma zakaitum, kecuali yang sempat kamu sembelih. Yang tadi yang saya kata dah. Kecuali yang sempat kamu sembelih. Dah. Jadi apa saja binatang, tadi tak kira jatuh daripada tempat yang tinggi. Nampak tak? Jatuh dalam sungai, dalam air, dalam telaga, sempat kamu sembelih. Dia. Sebab apa? Dia masih hidup. Masih hidup. Maka yang demikian itu adalah halal. Dia. Tengok, tadi kalau kita lihat semua benda tu, pada asalnya tak boleh, tapi bila masih ada hayat, ada hayat, maka dia kena sembelih. Begitulah juga yang lepas dulu, sudah kita lihatkan sembelih ibu. Dalam dia ada anak janin ada janin tu. Baik, memang hadis Nabi SAW kata sembelih ibu sama dengan sembelih anak. Okey dah. Jadi halal bagi kita. Mazhab Syafi'i halal lah. Okey. Yang tak halal mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tak halal. Baik, tapi kita akan sama dengan dia sekiranya belah perut lembu tadi, anak tadi tercungap-cungap. Nampak tak? Jadi anak tadi tak mati lagi. Dalam hal ni kita kena lihat, wajib kita boleh sembelih. Kalau tak sempat sembelih ni tak boleh makan dah. Sebab dia tak mati lagi masa kita sembelih ibu. Mazhab Hanafi tadi syarat dia apa? Syarat dia kalau ulah janin tadi sempat disembelih boleh makan. Kalau tak sempat tak boleh. Itu syarat dia. Kita tidak. Kita lihat dulu, ya. Kalau mati dah sembelih ibu boleh makan, tapi kalau masih ada nyawa wajib sembelih. Okey? Kalau dia dibiar begitu mati selepas tu tak boleh. Sebab dia ada nyawa lagi ya. Okey, baik. Baik, Ali bin Abi Talhah diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu tentang ayat ni Allah sebut dah, kecuali yang sempat kamu sembelih. Yang tadi dia kembali kepada binatang tadi, iaitu haiwan yang tercekik, yang terpukul dan semua tu, yang sempat disembelih, haiwan itu masih hidup, maka boleh dimakan. Boleh dimakan walaupun dah luka dan sebagainya. Karena binatang itu termasuk binatang sembelihan. Dia. Itulah yang diriwayatkan oleh ulama-ulama Sa'id Jubair, Hasan Basri, Imam As-Sudi, sama dengan pendapat yang tadi. Setiap binatang tadi nampak tak, ya? Walaupun dia luka dan sebagainya, kita sempat sembelih,
ya, maka boleh dimakan tadi. Dah tak? Ha. Jadi diriwayatkan daripada Imam Tawus, Al-Hasan, Qatadah, Ubay bin Umair, Imam Dahak, kata mereka binatang yang disembelih. Dah. Binatang yang sembelih tadi kita sembelih tadi dan menunjukkan dia ada gerakan tu. Sebab bila mati tu dia ada bergerak sikit dah, menggelepan dan sebagainya. Menunjukkan dia masih hidup, tu hukumnya halal. Jangan apa, masa hak sembelih tu pun dia tak bergerak dah. Nah, masa sembelih tak bergerak. Ni yang kita takut. Ya. Hak yang ada dulu dia katakan jadinya juga wallahu alam dah. Di kawasan-kawasan apa kelapa sawit tu ada lembu mati, nanti orang pergi ambil peha saja. Lepas tu pergi jual. Dia tak makan, dia pergi jual lah. Sedangkan benda tu dah mati dah, tak boleh. Haram dia. Nah. Allahu akbar. Baik, dalam kitab Sahihain, riwayat Bukhari Muslim daripada Rafi' bin Khudaij, dia mengatakan dia pernah bertanya kepada Rasulullah. Rafi' wahai Rasulullah, sesungguhnya kami akan bertemu musuh besok. Esok akan perang dengan musuh. Sementara kami tidak buat pisau. Okey. Pisau ni pisau untuk sembelih lah, buatlah benda pedang sebagainya. Apakah kami boleh menyembelih dengan buluh? Dengan buluh lah. Boleh tak sembelih dengan buluh tu? Baik, maka Rasulullah SAW bersabda, "Ma anharad dama wa dzikra smullahi alaihi fakuluhu, laisa sinna wa dhufra wa sa'uhdisukum an dzalika. Amma sinu fa azmun wa amma zufru fa muddal habasyati." Baik, Nabi kata, apa yang dapat mengeluarkan darah. Nabi kata, apa yang dapat mengeluarkan darah dan disebut nama Allah Ta'ala ketika menyembelihnya, maka makanlah. Nabi bagi keluar. Apa yang tajam lah. Asalkan tidak dengan gigi dan kuku. Pergi gigit ni lah, lagi mati, tak boleh. Kuku tak boleh. Walaupun panjang lah. Nabi kata, aku akan ceritakan kepada kamu tentang hal itu. Adapun gigi, maka itu adalah tulang. Itu sebab dia sebagai tulang. Gigi itu macam tulang, tak boleh gunakan. Sedangkan kuku adalah alat yang dipakai untuk menyembelih oleh bangsa Habsyah. Ada juga dulu tak? Ya? Ni tak kuku apalah. Kalau kuku kita ni takkan nak mungkin tu maksudnya kuku binatang lah. Sebab kuku binatang tu, nampak tak? Dia tu kalau diasah-asah tu hampir macam tajam lah, tapi tetap tak boleh. Macam kita nak tapak kuda kan. Tapak kuda ni itu apa unta kan. Tu dia ada macam tajam juga ke ujung tu. Mungkin mereka asah-asah tu jadi tajam. Jawapannya, walaupun tajam macam pisau tak boleh. Sebab dia tetap kuku. Kuku tetap kuku, tak boleh. Nabi tak bagi. Benar tak? Tu. Baik. Okey, itu dah. Baik, itu yang kita sembelih boleh. Nabi kata. Baik, kemudian yang tak boleh lagi, wa ma dzubiha 'ala nusub. Ni ingat. Wa ma dzubiha 'ala nusub. Dan diharamkan bagi kamu yang disembelih untuk berhala. Itu dah, untuk berhala ya. Sebab tu saya kata, walaupun kata nama, dia sebut nama Allah Ta'ala, tapi dia pergi letak dulu, tunjuk dekat apa? Apa yang dia sembah-sembah tadi. Kemudian kalau dia masak ke dia apa, dia bagi pada orang lain, jawapannya tak boleh ya. Tak boleh tu apa saja. Baik, kata Imam Mujahid, Ibn Jurayj, nusub ini, tu lah. Sebab ada malu kita. Batu-batu di sekeliling Kaabah. Batu-batu yang mereka jadikan daripada tu. Jadi berhala tadi. Baik, Ibn Jarad mengatakan semuanya berjumlah 390 berhala. Sebab nusuk itu yang panggil dia. Baik, dahulu orang Arab masa jahiliah, mereka menyembelih sembelihan mereka di sisi berhala-berhala itu. Menghadap berhala tadi. Dan memucikkan darah sembelihan itu di depan Baitullah. Itu zaman jahiliah tadi ya. Mereka memotong dagingnya dan meletakkan di depan berhala itu. Demikian pula disebutkan oleh kebanyakan ahli tafsir juga. Jadi kemudian Allah melarang kaum mukminin dari perbuatan itu dan melarang mereka memakan sembelihan-sembelihan yang disembelih di hadapan berhala itu. Bahkan walaupun binatang tersebut disembelih dengan menyebut nama Allah sekalipun. Sebab orang Arab jahiliah dulu mereka sebut nama Allah. Tapi mereka syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang menyembelih itu adalah orang yang musyrik. Jadi diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu banyaklah sembelihan-sembelihan orang musyrik, maka tak boleh makan. Kecuali kita lihat pula tu, kecuali ahlul kitab. Sebab ahlul kitab tu mereka ni, mereka tak
Ahli kitab zaman Nabi lah, zaman sekarang tak ada ahli kitab dah. Habis dah semua. Rosak belaka dah. Jangan kita pergi Eropah tak kita sanggup makan sebab ini sembelih ahli kitab. Saya kata tak ada dah ahli kitab sekarang ni, habis dah rosak belaka. Allah kena lihat belaka. Begitulah juga contoh kita tengok, ni orang Arab sebelah ni boleh ni. Jangan, bukan semua orang Arab Islam. Pergi dekat Lubnan. Lubnan tu, sebahagian besar orang Arab situ dah jadi Kristian. Kena jaga dah. Jangan tak Arab semua Islam belaka dah. Begitu lagi kita Melayu. Jangan kita Melayu juga Islam belaka. Dah ada Kristian dah juga. Allahu Akbar. Okey, baik. Baik, itu tentang binatang-binatang yang sembelih yang cara-cara tadi, semua tak boleh makan dia. Baik. Baik, dan kemudian Allah masukkan juga mengharamkan atau mengundi nasib dengan anak panah. Dia termasuk dalam tadi. Sebab ini juga termasuk amalan jahiliah. Amalan jahiliah tadi. Sebab tu Allah sebut wa antas taqsimu bil azlam, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Anak panah tadi. Baik. Jadi ni Allah Ta'ala mengharamkan kaum mukminin mengundi nasib mereka dengan anak panah. Percaya kepada benda-benda yang karut-mengarut ni. Tak. Baik. Tak ada sial majal pada binatang dan sebagainya. Sebab tu saya sebut dulu kan. Ada juga orang zaman dahulu, zaman nenek moyang kita lah, keluar pada rumah, tiba-tiba nampak biawak melintas, patah balik. Hari ni tak boleh kalau pergi sial. Itu pun tak boleh tak. Dan termasuklah juga orang Arab ni, mereka ni, mereka ambil anak panah tadi, dia buat macam, atau nak mengundi tadi. Cabut hak mana? Dia bagi dah. Kalau hak ni boleh, hak ni tak boleh. Okey, jawapannya tak boleh buat macam tu. Tak boleh buat macam tu tadi. Jadi Allah haramkan yang mengatakan. Baik. Ini apa? Masyarakat Arab zaman jahiliah mereka lakukan sedemikian. Jadi mereka ini biasanya mereka akan adakan sekurang-kurangnya 3 anak panah. 3 anak panah Yang 3 anak panah, satu mereka nak baik ini boleh buat, ini tak boleh buat. Ini juga, ini yang ketiga jangan buat. Dia ada 2 dah, ada 3 dah. Satu boleh buat, satu boleh buat, yang kedua okey. Yang kedua jangan buat. Yang ketiga tu kosong, dia tak tulis apa-apa. Jadi 3 perkara ni. Baik. Jadi ada pula sebagian orang mengatakan yang ditulis itu yang tulislah yang pertama, Tuhanku perintahkan kepadaku. Ambil tu. Seolah dia bila cabut itu, mana itu perintah pada Tuhan. Allahu Akbar. Yang kedua pula, Tuhanku melarangku. Dan yang ketiga dibiarkan kosong tanpa menulis apa-apa. Baik. Jika salah diundi melihat anak panah tu bertulis perintah, maka dia akan lakukan. Tu. Dan kalau dia bentuk larangan, maka dia tidak akan buat. Dan jika dia melihat kosong, dia akan undi lagi. Nak undi lagi sampai terbit tadi. Baik. Jadi perkara ini semuanya adalah diharamkan. Sebab apa? Macam bertenung nasib kepada yang lain juga. Tak boleh. Tak boleh tadi. Baik, Muhammad bin Ishaq ada menyebutkan bahawa berhala kaum Quraisy yang terbesar. Kaum Quraisy ini bernama Hubal. Berhubal berdiri dia kata di atas lubang dalam Kaabah dah. Yang di dalamnya diletakkan berbagai hadiah dan juga benda-benda emas apa semua letak belakang. Baik, di sisinya ada 7 peralatan untuk mengundi. Tu ada di dalam Kaabah tu yang mereka letakkan macam mangkuk-mangkuk pula untuk mengundi tadi. Jadi mereka akan pergi di situ. Seolah dengan pejam mata sebagainya. Mereka akan nampak tak? Akan buat undian di situ. Baik, semua tu tak boleh berlaku dah. Itulah. Sebab tu kalau kita lihat dalam hadis sahih, Nabi SAW ketika masuk ke dalam Kaabah, dah, baginda menyempai menyempai apa yang tinggal kalau Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tu dalam dia ada peralatan mereka tertinggal zaman dulu tak? Tu dah. Dan tu. Maka dibina oleh orang-orang orang jahiliah tu
Mereka letakkan anak panah di tepi itu, bagang-bagang yang peninggalan Nabi Ibrahim Nabi Ismail tadi dalam Kaabah ni, untuk mengundi hak mana mereka boleh buat, mana tak boleh buat. Maka bila Rasulullah lihat saja, maka sabda Rasulullah kepada qatalahumullah laqad alimu annahuma lam yastaqsima biha abadan. Tu sebab mereka mendakwa Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dulu juga nak buat apa tu? Ambil barang hak dalam tu. Jadi sebagai undi. Sebab tu Nabi kata apa? Semoga Allah membinasakan mereka. Ya. Jadi Nabi melaknat mereka ni buat tu. Sesungguhnya mereka mengetahui bahawa kedua itu Nabi Ibrahim dan Ismail tidak pernah mengundi nasib dengannya semuanya tu. Tak pernah buat apa, Nabi Ibrahim tak pernah buat, Nabi Ismail tak pernah buat. Mereka dakwa tu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Itu puak jahilah dahulu. Betul? Baik. Jadi sebab itulah maka Allah Taala mengharamkan perbuatan apa? Bertemu nasib dengan perkara-perkara yang begitu tahyul, khurafat semua tadi ni. Baik ya. Jadi sebab tu Allah sebutkan semua tu. Dzalikum fisq. Yang demo semua itu adalah fasik. Fasik ni makna keluar daripada ketaatan pada Allah Subhanahu Taala. Tak boleh lah sebab tu orang panggil orang yang tak taat kepada Allah panggil orang fasik ke? Allah kata fisq, amalan orang fasik belaka, iaitu yang dilarang tadi. Tu. Okey, baik. Ya. Baik, selesai pada Allah Taala cerita hak larang-larang tadi dah. Maka Allah tujukan kepada kepada Nabi SAW, dan kepada hak yang ini juga ayat sambungan yang sampai akhir ayat ni turunnya di padang Arafah pada tahun Nabi melakukan haji. Tu. Ya, Allah sebut ayat tu ni. Al-yawma yasal ladzina kafaru min dinikum. Pada hari ini, setelah mana penaklukan kota Mekah dah, Islam dah kuat dah, ya. Dan Nabi SAW nampak? Tahun 8 Hijrah. Tahun 8 Hijrah Nabi takluk kota Mekah, okey? Dan Nabi buat haji pada tahun 10 Hijrah. Pada tahun 10 Hijrah tu. Okey. Yang tengok ayat ni lah. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Baik, Sayyidina Ali bin Abi Talhah diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, mereka berputus asa untuk mengembalikan kejayaan agama mereka. Dah tak boleh dah. Sebab Rasulullah dah menguasai kota Mekah dah. Ini diriwayatkan daripada Atha bin Abi Rabah, Imam Sudi dan Muqatil. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda pada kemenangan kota Mekah dah, inna syaitana qad ya'isa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab. Subhanallah. Walakin bitahrishi bainahum. Okey, tengok Nabi kata apa? Syaitan telah putus asa mengharapkan orang-orang solat di jazirah Arab. Seling kota Arab kembali menyembah mereka. Lihat, syaitan dah putus asa maksudnya sebab orang Islam ramai dah. Tetapi syaitan masih boleh menyebarkan adu domba di antara mereka. Gitu pula. Sebab tak ingatlah orang Arab sekarang. Ya, nampak tak? Dia bergaduh sama-sama dia. Sama-sama pemimpin. Nampak tak? Bukan antara negara-negara lagi. Walaupun nama Arab, bahasa yang kita sama je kan. Dia bergaduh sama-sama mereka. Allahu Akbar ya. Tu. Baik, jadi ayat ini kemungkinan maksudkan kata Ibnu Katsir mengandungi makna bahawa mereka telah putus asa menyerupai kaum muslimin. Karena kaum muslimin mereka memiliki keistimewaan yang sifat-sifat yang berbeza dengan orang musyrik. Jadi orang musyrik tak boleh dah nak buat apa? Amalan-amalan hak dan moyang mereka dahulu. Sebab tu Allah perintahkan hamba-hambanya yang beriman supaya bersabar dan teguh dalam menangani kaum-kaum kafir tadi. Serta mereka tidak takut kepada siapa pun kecuali kepada Allah. Sebab tu Allah sebut tengok tu bila penduduk kota Mekah dah orang kafir dah putus asa dah. Maksudnya nak kembali kepada jahiliah tak ada dah. Fala takhshawhum wakhshawun. Sebab tu ni nampak tak? Allah sebut sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka. Jangan takut kepada orang kafir dan takutlah kepadaku. Kepada Allah ya. Iaitu maknanya janganlah kamu takut
Ya, untuk menyisihkan orang kafir daripada kamu, tetapi takutlah kepada aku. Allah kata, ya, nescaya aku akan menolong kamu terhadap mereka dan membinasakan mereka. Oh, kata. Ya. Jadi Allah Taala bagi perjanjian lah. Ya, bila mana nampak tak? Mungkin kita lihat sekarang kan, kita lihat Israel atau apa banyak menghentam orang Palestin sebagainya. Ya, kita ingatlah yang elok-eloklah dia orang Arab. Hak lain tu sama je dengan kita. Hak yang tak elok pun banyak juga. Dah. Sebabnya kita dah Allah sebut dah. Tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Tu. Tapi ramai mana orang Arab sekarang hak yang dah apa? Buat biasa je. Macam orang kita kan sembahyang juga dah. Tapi hak yang maksiat tak tinggal juga. Itu yang jadi ya. Ya. Mungkin itu sebabnya Allah Taala tak bagi apa pertolongannya sebagainya. Ya. Walaupun demikian pun kita kena berdoa lah untuk sahabat-sahabat kita di sana. Baik. Dan kemudian Allah Taala jelaskan agama Islam ni dah sempurna. Sebab apa? Allah terangkan dah hak yang halal, hak haram Allah terangkan dah. Jadi kita yang kena ikut. Ya. Tengok sebut ayat turunnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Punya ayat kita dah. Jadi Allah sebut, ya, pada hari ini, hari itu, semasa Nabi SAW berada di, berada untuk amalan haji itu, tahun 10 Hijrah tu. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Agama Islam ni dah ada dah, semua cukup dah. Dan telah ku cukupkan kepada kamu nikmatku. Kata ulama nikmat ni Allah cukup dah, Allah terang dah hak mana yang halal haram tadi. Dan telah ku redai Islam itu menjadi agamamu. Tak ada agama lain, nampak Allah sebut agama Islam. Walaupun dulu ada ahli kitab dah masuk, tak ada dah. Tak boleh pakai dah. Baik, jadi ini nikmat Allah Taala terbesar kepada umat ini, umat Nabi ni. Di mana Allah sempurnakan agama mereka, hingga mereka tidak perlu lagi pada agama lain. Tak perlu lagi nak cari dah cukup dah. Tidak perlu pun kepada nabi yang lain selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Allah menjadikan nabi kita sebagai penutup bagi segala anbiya. Mengutuskan kepada manusia dan jin. Manusia dan jin habis keseluruhan. Dan tidak ada yang tidak ada kehalalan kecuali apa yang telah dihalalkan. Dah semua sempurna tersebut. Dan tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang telah diharamkan. Dan tidak ada agama kecuali seperti yang telah disyariatkan oleh Allah. Dah sempurna dah. Jadi segalanya diberitakan adalah benar. Benar belaka apa yang Allah ceritakan itu. Dah tak perlu nak cari hak lain lagi. Tak perlu nak buat agama lain lagi. Dah cukup dah semua tadi. Jadi tiada pendusta pengkhianatan dalam ini. Sebab tu Allah sebutkan kalau kita lihat surah An'am ayat 115 ba'du minasyaitonir rajim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, iaitu Al-Quran. Dah sempurna Allah ceritakan dia sebagai kalimat yang benar lagi adil. Benar dan adil tadi. Tu ya. Jadi Al-Quran adalah benar dalam penyampaian dan adil dalam sudut perintahan dan juga larangan. Semuanya ada kebaikan untuk umat ini sendiri. Allah Akbar. Okey. Baik. Jadi inilah apa? Allah Taala telah sempurnakan agama Islam dan Allah redha Islam itu sebagai agamanya. Jadi jangan cari hak lain lah. Cari lain tu memang cari penyakit tu. Cari penyakit lu. Kata hak ni tak lengkap tu tak lengkap tak. Kita ni yang tak apa. Tu selidik Al-Quran betul-betul, tengok semua dah cukup dah. Ya. Dan juga sebagai apa? Keterangannya, lihat pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lengkap agama dia, Al-Quran dan hadis. Sebab tu sampai kita lihat di misi-misi mana pun dia ajar apa? Fakulti. Fakulti apa? Ilmu wahyu dan sunnah. Wahyu ni Al-Quran. Ya. Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Dah? Allahu Akbar. Baik. Okey. Dan kemudian setelah mana Allah Taala jelaskan tadi bentuk-bentuk haraman tadi dah. Allah Taala mengetahui sebab apa? Kadang-kadang apa? Hak halal ni habis berlaku. Tak ada. Hak yang jumpa, hak yang tak halal. Macam mana? Okey, ni Allah jelaskan, ni penghujung ayat dah.
Faman ittara fi makhmasatin ghairu mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Tak? Maka barang siapa terpaksa kerana kelaparan, ni Allah bagi dah. Nampak tak? Inilah kata Islam ni, bila keadaan sempit, Allah jadi luaskan. Allah mudahkan. Tak? Maka barang siapa terpaksa kerana kelaparan tanpa sengaja, bukan nak cari-cari lah. Memang tak ada dan sebagainya. Contoh kita tengok macam kita sahabat-sahabat kita dulu di Syria, sekarang di Palestin tu. Tanpa sengaja berbuat dosa, bukan nak cari benda hak yang haram ya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksud dia, siapa yang perlu untuk makan jenis-jenis yang diharamkan tadi, yang disebutkan oleh Allah kerana terpaksa, darurat. Kerana darurat tadi, maka diharuskan. Kalau tak makan tak apa. Tapi mungkin tak makan mati kan. Kalau sanggup tak apalah. Terpaksa. Sebab tu Allah kaitkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hamba-Nya. Dan makan-makan tadi bukan makan sampai kenyang. Senawa sedap. Masak banyak nak buat bekal. Tak boleh. Makan kat situ je. Untuk tak mati. Itu yang boleh. Selain itu tak boleh. Baik. Dalam musnad dengan sahih Ibn Hibban daripada Sayyidina Umar. Daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu. Baik, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhsatuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu." Ni Allah, Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah Taala menyukai bila rukhsah ni keringanan. Keringanan darinya diambil. Allah suka kalau orang ambil apa Allah keringanan tak? Sebagaimana dia benci bila larangannya dilanggar. Tu maknanya hadis ni, Allah tak suka kalau Allah larang, dia pergi langgar. Begitu juga Allah suka kalau dalam keadaan darurat, dalam keadaan darurat, Allah bagi keringanan. Keringanan contohlah, macam kita musafir dah, boleh sembahyang jamak qasar. Allah suka. Itu adalah apa? Hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ahmad riwayatkan daripada Abu Waqid Al-Laisi. Mereka pernah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami berada di satu tempat di mana kami kelaparan." Orang malu kan, mereka pergi perang dah, kami kelaparan. Lalu, bolehkah kami makan bangkai? Kami lapar sangat ni, boleh makan bangkai tak? Tengok, baginda menjawab, "Idza lam tadtabihu wa lam taqtabiqu wa lam takhtafi'u baqlan fasya'nukum biha." Tengok Nabi kata apa? Jika kamu tidak dapat makan siang dan makan malam, sementara kamu tidak menjumpai sayuran, tak ada sayur boleh makan tak? Makanlah. Nabi kata makanlah apa dia? Bangkai kan? Tak. Baik. Jadi maknanya makan tadi bukan makan sampai kenyang, ala kadar saja. Tu. Sebab tu Allah kaitkan apa? Dalam ayat ni Allah sebut ghairu mutajanifin li ismin. Tanpa sengaja berbuat dosa. Bukan nak pergi sengaja-sengaja. Tu tak? Yang sengaja berbuat maksiat kepada Allah. Maka Allah membolehkan hal itu selagi mana manusia itu bukan buat sendiri. Keadaan yang menyebabkan dia terpaksa tadi. Sebab tu Allah sebut hujung ayat ini, nampak tak? Famanittura ghairu baghin, barang siapa yang keadaan terpaksa nak makan daging hak tadi, hak yang tak yang kita panggil tak halal tadi kan. Wala adin, bukan melampaui batas. Melampaui batas ni sampai berbekal lah, bawa balik lagi, banyak lagi. Tidak. Fala isma alaih, maka tidak berdosa baginya. Allah ampun tak? Innallaha ghafurur rahim. Sehingga Allah Ta'ala Maha Pengampun bagi hamba-hamba yang tadi, Maha Penyayang bagi mereka yang bertaubat selepas itu. Baik, jadi ayat ini dia akan dalil bagi mereka yang berpendapat orang yang dalam perjalanan tapi untuk maksiat, untuk maksiat, untuk buat bukan kerana Allah, maka tidak ada rukhsah, tidak ada rukhsah baginya. Alasan apa? Rukhsah tidak diperolehi untuk kemaksiatan, hanya untuk ketaatan kepada Allah. Baik, boleh. Sebab tu saya bagi apa? Jamak qasar tak ada orang pergi Bukit Jalil. Mana? Tapi kalau kemungkinan dia pergi sana, asalnya apa? Asalnya nak pergi nak pergi situ juga, tapi dia pergi ada pergi ke lain tu nak ziarah orang lain dulu. Tapi hak atas ziarah tu boleh kan? Tapi kalau
Kalau masuk masuk dalam stadium tu tak boleh lah. Itu bukan rukhsah ini anda kata apa dah? Sebab perlawanan tu 90 minit nanti campur tambahan-tambahan pun lagi ni, habis antara maghrib isyak ni habis, cover selalulah. Semai maghrib dengan isyak selalu. Jawapannya tak boleh. Okey? Dah. Untuk musafir, untuk perjalanan yang diharuskan, dibolehkan oleh syariat, bolehlah terima rukhsah tadi. Kalau tak, maka tak boleh. Okey, insya-Allah panjang lebar. Jadi insya-Allah kita sekarang itu dahulu. Mudah-mudahan Allah Taala pencerahan dapat kita jadikan panduan untuk kita amalkan dan dapat kita wariskan pula kepada sahabat-sahabat yang tiada sini. Walahuna aqulu qouli hadza astaghfirullah lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah sekiranya para jemaah ada sebarang pertanyaan yang pendek-pendek lah, yang panjang tu di belakang. Kalau ada lah. Tak ada? Wallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka khairan ma yasarka ibadaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma yasarka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al al-Qur'ana syafi'ana fid dunya wal akhirah wa ja'al lana syafi'an fil qabri wa fil mahsyar wa fil mizan fi sirat wa adkhilna al-jannata kal fasih bi rahmatin. Allahumma waffiqna lima wa tarda. Allahumma zidna 'amalan nafi'an wa zidna yaqinan sadiqan wa zidna 'amalan mutaqabbalan 'indaka ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم.